Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani Asia susulan dari lawatan Perdana Menteri ke China baru-baru ini yang sudah pun memeterai lebih 170 bilion ringgit MOU pelaburan antara kedua-dua negara, dan pastinya ia menggembirakan rakan-rakan perdagangan termasuk mereka yang terlibat secara langsung antara hubungan Malaysia dan juga China, dan beberapa perkara berbangkit bagaimana kita dapat memaksimalkan hubungan dagang yang dimeterai semula dengan jumlah yang begitu besar ini antara Kuala Lumpur dan juga Beijing ini, kerana ini penting, satu, untuk memudahkan prosesnya, kerana setiap kali MOU pelaburan ditandatangani ia sedikit mengambil masa, bukan sedikit sebenarnya, mengambil masa yang agak lama, sama ada di peringkat kementerian, di peringkat agensi ataupun pihak berkuasa tempatan, tetapi dengan komitmen yang diberikan yang amat besar oleh pelabur-pelabur dan konglomerat China kali ini, pastinya kerajaan tidak akan bertolak ansur dengan isu-isu birokrasi dan memudahkan inisiatif pelaburan terutamanya dari negara China. Begitu juga dari aspek pelaburan dalam percukaian, kerana kita tahu juga perjanjian perdagangan dengan negara-negara ini pastinya memberikan manfaat hubungan dua hala perdagangan antara negara yang menandatangani perjanjian perdagangan. Tetapi adakah Malaysia dan juga China secara langsungnya, dua negara ini sudah ada perjanjian perdagangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang sedang pesat berlaku di China selepas dibuka sempadan China selepas polisi zero COVID selesai. Jadi Malaysia juga dalam fasa endemik, dalam fasa pemulihan ekonomi, memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memastikan kelangsungan semua sektor dapat bergerak pantas seperti mana sebelum era pandemik. Jadi untuk melihat perkara ini, Tan Sri Ong Tee Kiat sebelah kanan saya. Pengurusi Center of Neo Inclusive Asia ataupun CNIA. Ini satu think tank yang banyak memberikan tumpuan kepada isu-isu geopolitik dan juga perdagangan. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami pada malam ini. Sama. Apa khabar Tan Sri? Sihat walafiat. Baru pulang dari Beijing, dari China? Ya, baru balik dari Pulau Hainan. Satu tempat yang begitu strategik. Itu juga yang dilawati oleh Perdana Menteri ketika membuat lawatan sulung ke China dalam satu summit yang besar di Hainan. Terima kasih juga Zhang Hong. Zhang, apa khabar? Khabar baik. Zhang Hong, wartawan kumpulan media China CMG yang kini berada di Beijing. Mungkin saya nak mulakan dengan Tan Sri dulu, Zhang Hong, ya. Dari aspek pelaburan 170 bilion. Ini komitmen ini sering kali kita dengar setiap kali ada lawatan negara, pemimpin tertinggi negara ke negara-negara yang dilawati. Tetapi angka ini mungkin angka yang paling besar pernah dicatat oleh Malaysia, antara Malaysia dan juga China. Apatah lagi dalam era transisi endemik pada ketika ini. Apa signifikan lawatan Perdana Menteri dalam membawa suara Malaysia, dalam membawa perjanjian-perjanjian yang selama ini mungkin sudah ada tetapi dipulihkan semula, diberi semangat baru, apatah lagi pemerintahan presidensi dan juga Perdana Menteri baru ini memerlukan satu komitmen dari rakan-rakan di Asia Tenggara, dan Malaysia antara negara pertama yang diterima melawat Beijing pada kali ini. Apa pandangan Tan Sri? Ya, dari tinjauan saya, lawatan resmi Perdana Menteri kita kali ini membawa pengertian yang besar. Bukan sekadar dari segi ekonomi, ya, ataupun dari segi MOU yang telah pun ditandatangani. Yang lebih daripada itu adalah apa yang telah pun diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, khasnya yang berkisar kepada Asian currency ataupun mata wang untuk Asia serantau. Itu satu-satunya yang cukup membawa bukan saja berangsang tapi juga pengertian yang besar kepada seluruh Asia, bukan saja pada ASEAN tapi kepada Asia, ya, secara keseluruhannya. Dan lagipun pada saat-saat ini, khasnya dalam era pasca pandemik sekarang ni, negara kita seperti sama seperti juga negara-negara jiran yang lain di ASEAN
kita memerlukan suntikan pelaburan dari seberang laut dan juga pada masa yang sama kepakaran teknologi dari negara-negara yang lebih mantap, lebih maju dalam bidang ini kepada kita dalam usaha kita memulihkan ekonomi pasca pandemik ni. Dan kita sedia maklum bahawa dah 3 tahun kita mengharungi apa yang disifatkan sebagai musim kemarau, musim kemarau ekonomi. Jadi sekarang ni saya boleh nampak sebaik saja ni pintu buka, ni semua peniaga kita, semua warga kita yang minat yang minat berurusan dengan pihak China, mereka berpusu-pusu menghala ke negara China. Itu memang satu fenomena yang luar dijangka, biasa, yang jangka. Jadi sudah dijangka. Dan bila saya pergi pun saya terpaksa juga Berpusu-pusu. berpusu-pusu ni. Tapi bukanlah saya pergi itu nak cari kesempatan untuk berniaga, tetapi sebaliknya bila saya berurusan dengan think tank badan pemikir mereka, dapatlah saya promosikan juga negara kita serba sedikit. Tan Sri, dari interaksi dengan rakan-rakan di China dan juga rakan-rakan think tank di sana, apa reaksi mereka dengan lawatan Perdana Menteri? Pada keseluruhannya, mereka ni bukan saja tokoh pemikir, bahkan media. Saya berani cakap, mereka ni bersikap positif, rasa berangsang, dan mereka juga harapkan sangat ini dapat memantapkan lagi tali perhubungan kita, dua hala kita. Dan lebih-lebih lagi sekarang ni kita faham juga, baru saja kita terlibat dalam ni perundingan ACFTA, fasa 3.0, 3.0 tu. Itu cukup usaha, walaupun ia ni akan ambil masa 2 tahun lagi untuk memuktamadkan perundingan tu. Tapi kita yang terlibat. Jadi itulah satu-satunya wadah untuk kita negotiate ataupun kita rundingkan sesuatu yang akan bawa manfaat kepada kita. Zhang Hong, itu reaksi yang amat positif dari Tan Sri. Tan Sri punya rakan yang ramai, pemikir-pemikir dari pelbagai sektor di negara China, tetapi dengan dasar keterbukaan China di bawah pentadbiran Presiden Xi dan juga Premier sekarang ini, bagaimana respon itu dapat diterjemahkan dengan tindakan dan juga dalam tindakan susulan selepas ini? Kerana ini penting. Malaysia antara negara pertama yang mengiktiraf kedudukan China dalam selepas 50 tahun yang lalu, dan kita akan meraihkan hubungan diplomatik ini pada tahun hadapan. Mengapa ini penting untuk melihat keterbukaan China untuk bersama rakan-rakan yang lain termasuk Malaysia dalam hal perdagangan ini? Terima kasih. Memang kalau dulu Tan Sri katakan baru balik dari Hainan, sekarang Pulau Hainan sudah menjadi satu pintu atau teladan sebagai keterbukaan China, kerana di sana merupakan satu pulau yang bebas cukai di sana. Dan kalau kita lihat selepas Forum Asia Pulau, sebenarnya di sana juga baru ini ada satu ekspor produk komersial antarabangsa diadakan di sana, dan menarik berbagai jenis syarikat-syarikat dari seluruh dunia untuk membawa produk yang paling bermutu ke sini. Mengapa? Kerana kalau keterbukaan atau pembangunan China di sini, saya yakin yang sebenarnya yang sama di Malaysia. Sasaran pembangunan kita semuanya untuk menyediakan kehidupan yang lebih bermutu kepada rakyat. Dan antaranya satu bidang yang paling penting ialah menyediakan produk-produk yang lebih berkualiti kepada mereka. Dan kalau dalam ekspor tersebut kita pun melihat ada banyak syarikat dari Indonesia, Malaysia, Singapura terlibat. Dan kalau dari syarikat-syarikat dari Malaysia, kita lihat banyak yang mempromosikan macam produk dari sarang burung dan juga durian dan juga kopi di sini. Dan kalau macam sarang burung dan durian sudah banyak kita cakap kalau dalam rencana dulu. Tapi kalau saya rasa kopi ini juga merupakan satu bidang yang patut diteroka oleh syarikat-syarikat dari Malaysia. Dan kita tahu kalau sekarang sebenarnya
pasaran kopi di China begitu besar. Hanya di Shanghai saja, bandar Shanghai saja, dia terdapat lebih 8,000 buah kedai kopi. Dan kalau di seluruh negara sebenarnya dia mengalami satu peningkatan kira-kira 30% pada 5 tahun yang lalu. Dan dijangka pada masa depan dia akan mengawal satu trend peningkatan pada 25% ke atas. Jadi ini juga menyediakan satu pasaran yang cukup besar. Dan kalau kopi dari Malaysia pun cukup menarik di China. Dulu kita semuanya sudah tahu ada white coffee. Tapi masih ada banyak jenama yang lain ya. Dan kalau di China kita dulu yang paling awalnya mungkin minum itu kopi segera macam Nescafe atau Maxwell ya. Ya. Selepas itu kita ada macam KFC atau McDonald, mereka pun menyediakan kopi dan seterusnya terus Starbucks masuk. Dan ada tahapan kedua ialah jenama China sendiri punya yang sudah menjadi popular. Macam Luckin Coffee dan banyak lagi lah yang itu franchise atau chain store di China punya. Tapi hingga sekarang sebenarnya sudah masuk tahap ketiga, iaitu kita melihat lebih banyak kedai-kedai yang lebih unik, yang ada keistimewaan sendiri muncul di pasaran China. Mereka menyediakan kopi yang lebih berkualiti dari Afrika juga ada, dari Asia Tenggara juga ada, dan supaya menarik itu pengguna yang tertentu. Mungkin kumpulannya kecil saja, tapi mereka memang berminat tentang kopi dari negara tersebut tertentu. Jadi ini pun menjadi sebenarnya satu pasaran yang cukup besar di China punya. Pasti. Ya, oleh itu saya rasa ini sebagai satu contoh lah. Kita boleh lihat pasaran China cukup besar dan pasaran ini terbuka kepada dunia. Dan selain berbagai bidang tradisi punya, kita sudah sudah kenal dengan cukup mendalam macam durian, macam sarang burung, macam juga white coffee, masih ada banyak boleh diterokai. Ya, dan kalau ada satu contoh yang lain ya. Kalau dulu kita tahu kita sudah mengalami pandemi 3 tahun. Dalam 3 tahun ini ada banyak negara memang terkandas ekonominya. Ada satu contoh yaitu Rwanda di Afrika. Dia dulu banyak mengeluarkan juga kopi ya. Tapi kerana ada pandemi, dia susah untuk dijual ke luar negara. Ini menjadi masalah besar kepada ekonomi tempatan. Jadi Alibaba atau syarikat China Alibaba, dia melalui EWTP. Di Malaysia juga ada merupakan satu hub EWTP. Membawa kopi Rwanda ke China. Dia mengenal seorang naik setiausaha agung dari PBB, dari Afrika. Dia mempromosikan kopi dari Rwanda melalui itu lintas langsung dalam platform e-dagang milik Alibaba. Dalam satu saat sahaja, 1,5 ton kopi habis dijual. Iaitu naik setiausaha agung itu belum siap untuk mempromosi kopi tersebut. Semuanya sudah habis dijual. Ini sudah memperlihatkan pasarannya cukup besar. Oleh itu, saya rasa ini pasar yang terbuka, yang besar. Kalau kita lihat bagaimana kita nak memperkasakan, menaikkan lagi hubungan dagang antara Malaysia dengan juga China dan juga dengan negara ASEAN. Kerana bagi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China SCFTA versi 3.0 itu, ia perlu direalisasikan segera. Kerana kalau tidak, kerana apabila ekonomi Amerika Syarikat sekarang sedang dalam angka perlahan, pastinya China akan menumpukan pelaburan dan juga import dan juga ekspor ke negara-negara baru termasuk rakan-rakan di ASEAN termasuk Malaysia. Jadi mengapa ini penting? Bagi saya sekarang ni adalah saat-saat yang cukup kritikal. Kritikal bukan kerana kita kena memulihkan ekonomi selepas pandemik, tetapi yang mustahaknya inilah satu kesempatan keemasan bila kita dah mulakan rundingan baru untuk ACFTA versi ketiga. Ini pun akan ambil masa 2 tahun. 2 tahun. Dan kalau kita menyingkap kembali kepada sejarah, ianya bermula pada tahun 2010, versi yang pertama. Pada masa itu kita fokus pada tarif SIFAR ataupun percukaian SIFAR kosong.
dan juga akses pemasaran, akses pasaran, market access. Dan kemudiannya tahun 2019 maka timbullah versi yang kedua. Dan kita minta lagi supaya pasaran China dibuka lebih luas lagi. Ya. Dan perangkuman dia tu lebih luas lagi. Itu satu petanda yang baik, ya. Dan sekarang ni baru saja 2 tahun selepas versi yang kedua, iaitu pada tahun 2021, ya, datangnya versi yang ketiga. Dan itu pun satu-satunya petanda yang saya rasa historik, yang bersejarah, kerana tahun itu kita dah genap 30 tahun, ya, 30 tahun menubuhkan perhubungan dialog dengan China. Dan pada keseluruhannya, saya rasa sekarang ni apa yang perlu kita fokus ataupun tumpukan tu adalah bidang-bidang yang baru. Bidang yang baru umpamanya ekonomi digital. Ini memang semua orang dah cakap dah. Ya, di bibir mulut semua orang, khasnya dalam 3 tahun kebelakangan ini. Dan selain daripada itu, ekonomi hijau. Ya, the green economy. The green economy. Green economy ini kita memang tak kurang, ya, sumbernya. Saya ambil ini rainforest ataupun hutan belantara yang ada di bumi kita. Itu pun satu-satunya sumber asli yang cukup menarik, yang cukup bernilai untuk ekonomi hijau. Pada Zhang Hong, bagaimana keterbukaan China untuk menyahut cabaran ini, untuk lebih terbuka? Kalau perjanjian perdagangan bebas ASEAN China ini akan dimutamakkan dalam masa 2 tahun ini, pastinya setiap negara mempunyai satu komitmen, mereka mahu China membuka lebih luas lagi. Mereka mahu akses pasaran itu lebih luas ke negeri-negeri ataupun wilayah-wilayah yang belum diterokai. Kerana kita tahu negara China mempunyai populasi pasaran yang paling besar di dunia. Dan apa situasi pada Zhang Hong yang akan membuka lebih banyak ruang bagi pelabur-pelabur dari negara ASEAN dalam masa yang China melihat pasaran-pasaran baru di ASEAN ini, selain daripada seperti mana Tan Sri katakan tadi, hal-hal berkaitan dengan BRI, tetapi ekonomi digital, ekonomi hijau dan juga blue ekonomi itu. Ni Zhang Hong. Ya, memanglah banyak negara berminat untuk meneroka pasaran China, tapi mengapa mereka susah memasuki pasaran China? Ambil contoh, iaitu kalau kopi Rwanda yang saya tadi sudah sentuh. Mengapa dulu dia tak boleh masuk ke pasaran China? Kerana ini sebenarnya juga tergantung kepada infrastruktur. Dan mengapa dulu durian yang segar dari Malaysia tak boleh hantar ke China, tapi durian yang dari Thailand dia boleh langsung hantar ke China? Ini juga tergantung atau terkandas oleh itu infrastruktur. Jadi sebenarnya meskipun katakan ini semuanya di bawah rangkaian itu BRI kerjasama jarudan laluan, tapi kerjasama ini bukanlah semuanya hanya ada pembinaan infrastruktur. Bagaimanapun pembinaan infrastruktur sebenarnya merupakan satu asas untuk menyediakan prasyarat kepada pengedaran dana, kepada pengalihan teknologi dan juga pertukaran antara manusia, antara kita rakyat kedua-dua negara. Dan kita pun boleh lihat, ya, ada satu contoh iaitu kalau kereta api dari China ke Laos sekarang sudah beroperasi setahun lebih, ya. Dan dulu meskipun sudah beroperasi setahun, tapi kalau macam penumpang di Laos, dia hanya boleh membeli tiket melalui kaunter di tempatan. Dan kalau di China kita ada satu sistem yang lain. Tapi sekarang baru-baru ini China menyediakan satu sistem penjual tiket melalui internet kepada Laos supaya platform kedua-dua negara boleh langsung bersambung. Dan kita boleh melalui sistem ini kita boleh langsung membeli tiket dari sini ke Laos dan dari Laos balik ke
China, dan kalau bagi penduduk tempatan, mereka juga buat kali pertama boleh membeli itu tiket, tak perlu pergi ke kaunti lagi. Dia boleh langsung tekan kepada telefon pintar saja, boleh membeli tiket. Saya rasa ini memperlihatkan sebenarnya kalau dari pembinaan infrastruktur, dia akan membawa atau menggalakkan banyak perkembangan dari bidang yang lain, termasuk perkhidmatan dalam talian tersebut. Oleh itulah saya rasa memanglah kalau kita katakan itu kerjasama dalam BRI, mengapa ada inisiatif tersebut? Justru kita untuk melancarkan saluran supaya pelabur atau perdagangan antara China dengan berbagai negara menjadi semakin lancar. Betul. Zhang Hong, saya nak tanya soalan terakhir saya pada Tan Sri. Tan Sri, kadang-kadang kita melihat perjanjian perdagangan bebas ini lebih berbentuk perjanjian perdagangan, tetapi sebenarnya ia bersifat politik. Bersifat politik inilah yang akan menghalang lebih banyak akses pasaran dan hanya segmen-segmen pasaran tertentu saja dibuka kerana ia berasaskan politik. Tetapi kalau kita melihat dari aspek yang lebih luas, apabila perjanjian perdagangan bebas itu benar-benar memahami, menjiwai roh perdagangan bebas itu, pastinya China akan merasa mereka dihormati. Pasaran-pasaran baru akan dibuka. Kalau setakat durian itu tak ada masalah, tetapi durian memerlukan logistik, macam Zahong katakan tadi, dan sudut cold roomnya, menyediakan end-to-end sistem supaya durian yang fresh, yang segar datang daripada Raub itu benar-benar segar apabila memasuki pasaran Shenzhen, Beijing atau Hainan dan sebagainya. Pandangan Tan Sri? Ya, terima kasih atas soalan dan juga ulasan tadi oleh Hong di Beijing. Ya. Saya kira sekarang ni, dunia sekarang ni kiranya kita campur aduk ekonomi dengan politik. Betul. Tiada kesudahannya. Dan khasnya bila ekonomi ini kita sengaja nak hubung kaitkan dengan geopolitik. Ya, dari kacamata sendiri. Kacamata sendiri ini biasanya cuma ambil kira kepentingan kita saja. Ya. Tak kisah dia tu negara mana sekalipun. Betul. Kuasa besar ke ataupun negara kedil ke, itu tak kisah. Dan Malaysia serta rakan-rakan lain di ASEAN ni, kita selama ni kita berkecuali, bersikap kecuali dalam pertarungan kuasa dan sebagainya di rantau ni, itu cukup tepat bagi saya. Sebab itu kita menjadi rakan semua pihak. Ya, kita tak pernah bermusuh-musuhan dengan sesiapa pun. Ya. Dan berbalik pada soal tadi tu, saya nak tukar tambah sikit. Selaku mantan Menteri Pengangkutan, itu satu-satunya isu yang touching my heart. Ya, ataupun satu-satunya yang dekat tak senang saya nak lupa. Ya. Dan saya kira ada dua lagi bidang yang boleh kita terokai. Kiranya kita nak bantapkan lagi konektiviti kita dengan China, dan ianya juga akan membawa manfaat kepada seluruh rantau ini. Yang pertama, Pan Asian Railway. Pan Asian Railway ini masa saya sebagai Menteri Pengangkutan pernah saya melibatkan diri. Ya, dan masa tu belum lagi ada apa-apa. Dan masa tu landasan di antara China dengan Laos tu, kami masa tu memang rasa pesimistik ataupun kurang yakin. Ya, tetapi sekarang ni tengok apa yang terjadi. Ya, yang ni pun sudah jadi kenyataan. Okey. Dan apa yang saya nak cakap di sini ialah Pan Asian Railway ini bukan sekadar sebuah impian semata-mata. Ianya sekiranya dapat dilaksanakan dengan sempurna sampai ke Singapura, ya. Dan saya pun berharap sangatlah kiranya ianya dapat kita membina di bumi Malaysia dari Padang Besar hingga ke Johor Bahru dan lepas itu sambung ke Singapura. Cukup cantik tu. Ianya akan memudahkan lagi logistik kita, logistik darat kita. Terus ke mana? Bukan saja ke Kunming, tetapi dari Kunming ke Chengdu di China, di barat
daya negara China dan sambung terus ke Eropah. Ini yang saya nampak. Ini potensinya cukup besar, ya. Dan satu lagi berkaitan dengan ECRL kita. Ya. Saya bukan nak buat promosi untuk ECRL yang tengah dibina sekarang ni, belum siap lagi, ambil masa sedikit. Dan bagi saya, apa yang mungkin masih lagi di tahap yang yang ada ruang lagi untuk kita melonjakkan lagi tahap penggunaannya, iaitu tapak kita di Qinzhou, industri park di Qinzhou, di Guangxi, provinsi Guangxi, China tu. Itu pun satu-satunya tapak untuk kita. Dan kiranya kita sambung ECRL ni, ini landasan, logistik kereta api, dan selepas itu seaborne, ataupun kita pakai perkapalan, ke pelabuhan Qinzhou di China. Lepas itu sambung balik kepada kereta api. Kereta api dia tu bukan macam kereta api kita. Mereka ni guna high speed rail dengan sepenuh dia. Dan apa yang saya sarankan tu tak lain daripada kita kenalah berikhtiar supaya dapat kita memaksimumkan intermodal connectivity. Bukan saja bila kita buat landasan, kita fokus pada kereta api saja. Tapi selebih daripada tu, apa yang kita boleh sambung, pelabuhan, perkapalan dan high speed rail lagi. Dan inilah satu-satu caranya untuk memajukan ekonomi kita. Akhir sekali Zhang Hong, ada nak tambah tentang apa yang dikatakan Tan Sri tadi? Ya, memang Tan Sri sebagai bekas pengangkutan, saya rasa memang amat profesional dalam bidang ini. Dan saya pun amat gembira melihat itu Menteri Pengangkutan sekarang, Loh Seok Hu, beliau baru-baru ini pun sudah menyatakan mahu China sebagai pengarah supaya nanti kereta api boleh sambung dengan Thailand, dengan Laos hingga ke Kunming. Saya rasa dari generasi ke generasi kita lihat ini ada kemajuan. Saya pun amat positif kepada masa depan itu jaringan kereta api Pan Asia ini, dan supaya ini akan menjadi satu macam, saya rasa ini macam itu pipe itu darat untuk ekonomi seluruh rantau Asia ini. Terima kasih Zhang Hong atas pandangan tersebut. Kita bercerita ataupun berbicara berkaitan dengan komitmen pacu perdagangan bebas antara Malaysia dan juga China, termasuk negara-negara ASEAN. Terima kasih Tan Sri sekali lagi atas masa yang diberikan. Banyak isu-isu perdagangan dijelaskan dengan baik oleh Tan Sri Ong Tee Kiat, pengurusi Center of New Inclusive Asia ataupun CNIA, dan Satria ataupun Zhang Hong, wartawan kumpulan media China CMG yang kini berada di Beijing. Sekian saja agenda Awani Asia pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.